Jom kita tengok VT ni. Dalam berjuta cipta engkau pilihan dari pancaran hina lalu dimulia semuanya kerana dia kepada dia. Bukankah telah datang padamu membawa pesan? Bukankah telah datang bertamu sabda dan kalam? Kemana hilang belai kasih hati hambamu? Menghina. Tidakkah kau melihat tangisnya bagai tangismu? Anda kembali menonton Infinitin bersama dengan saya Aisyah Bujang dan juga Akmal Nazri. Kenapa Jah cakap macam ni, Jah? Saja dengan topik kita hari ini, perjalanan terakhir, faham tak? Dia sebenarnya kan, Jah, kalau saya nak tanya dekat Aisyah sendiri dah kan. Ya. Sejauh mana awak tahu tentang pengurusan jenazah? Yang saya tahu, apa yang saya belajar dekat sekolah menengah itu paling terakhir. Ini jujur cakaplah. I see. Lepas tu, apa yang kita belajar pun, kalau ada saudara mara yang meninggal, waktu tu lah baru kita boleh repeat balik, refresh Balik lah. Dan sebab itulah topik dia untuk segmen reaksi. Hari ini adalah membincangkan topik kejayaan anak muda sebagai pemandu van jenazah dan melaksanakan fardu kifayah secara percuma kepada golongan asaf dan juga yang memerlukan. Dan siapakah tetamu-tetamu kita pada malam ini? Jom, tanpa buang masa lagi, kita jemput. Ini dia tetamu-tetamu kita. Kita ada Encik Fazli, Encik Abdul Hadi dan juga Puan Juliana. Silakan. Assalamualaikum. Silakan ambil tempat duduk. Silakan. Assalamualaikum. Boleh silakan duduk. Alhamdulillah, seronoknya. Ini antara topik yang Aisyah rasa patut kita ketengahkan yes. untuk remaja-remaja di luar Sebab sana. selalunya kan kadang-kadang setengah minggu tu mungkin kita orang kata more kepada dunia. Apa kata kali ini kita more tu orang kata pahala sikit. Ini Kan? dunia yang membawa kepada akhirat. Maksudnya selalu kalau remaja kita nak mendekati mereka tentang isu-isu yang macam ni, kena tahu cara macam mana nak bagi supaya mereka berminat. Jadi hari ini kita cuba semoga berjayalah untuk perkongsian pada malam ni lah. InsyaAllah berjaya je. Dan saya pasti siapakah mereka ini. Dan di sebelah kiri Aisyah, kita ada Encik Abdul Hadi Hakimi selaku Setiausaha Pertubuhan Ukhuwah Van Jelata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat. Terima kasih jemput. Sama-sama. Dan di sebelah hujung Aisyah, kita ada ini dia Encik Muhammad Fazli bin Mahan, Ketua Bilal 2. Assalamualaikum. Ni untuk Bilal lelaki punya lah kan? Yes. Okay, ya, dan di sebelah kanan yang kita istimewanya sebelah ni tadi Zulina. sudah pelakon. Siap Kak Zulina. Oh bukan, pelanduk dua serupa. Nama pun dekat-dekat. Kita ada
Juliana binti Mansur untuk Bilal Wanita lah. Okey, selamat datang ke Infinity. Okey, baik. Kalau bercakap mengenai topik kita hari ini kan, saya pasti anda semua tertanya-tanya siapakah mereka ini, yang mana mereka ini merupakan daripada Pertubuhan Ukhuwah Kebajikan Van Jelata Selangor ataupun UKVJ. Dan saya pasti apa peranan mereka ini dalam orang kata pengurusan jenazah ni semua. Sebab tu kita tanya dulu dia punya orang kuat dia, Encik Hadri lah. Boleh. Hari ni pun boleh. Okey. Ramai orang nak tahu apa sebenarnya di sebalik UKVJ ini dan peranan UKVJ ini. Okey, tadi nama dia betul. Pertubuhan Ukhuwah Kebajikan Van Jelata Selangor. Ataupun dikenali sebagai UKVJ. So di bawah UKVJ ni, kami di bawah pertubuhan tu kami ada unit UKVJ yang kami nak sebutkan unit khas van jenazah. Unit khas van jenazah. Okey. So media akan tahu ataupun dekat dalam media sosial dia akan orang kenal UKVJ, unit khas van jenazah. Okey. So di bawah tu kami ada 3 unit. Kami ada unit Bilal, kami ada unit van jenazah dan unit task force. So dekat situ kami dah ada agihan kerja kat situ lah. So sebenarnya penubuhan UKVJ ni seawal tahun lepas. Tahun lepas pada 10 Ogos 2019. Dan sepanjang tempoh tu kami dah uruskan sebanyak dalam 358. Alhamdulillah. So yang terkini kami uruskan ahli kami sendiri, bapa dia baru meninggal tadi. Dan itu salah satu benefit ahli yang kami ada sekarang ni lah. Okey. So kami bertempat di tertubuhnya UKVJ ni di Kelang. Di Kelang. Asalnya di Kelang lah. So sebenarnya dia punya cerita dia agak kelakar sikit lah sebab kita orang ni agak macam nakal sikit dulu-dulu. Jadi kita orang rasa macam kita nak berubah lah kan. Kita start dulu dengan bersih kubur dulu. Menarik. Mana punya kubur kita tak langgar, kita untuk bersihkan. Siapa punya idea asal nak bersih kubur tu? Kita orang pengasas kami ialah nama dia Encik Wan Chai. So dia ada sejarah dia lah. So kami yang awal-awal yang pencetus idea benda ni dan bersih kubur dulu. Dan selepas tu adalah rakan kami ni dia nak infakkan dia punya van dia, kereta yang dia tak gunakan ni van Izora dan kami convertkan dia jadi ke van jenazah. Itulah kita namakan UKVJ 1. Tak sangka pula masa kita orang buat UKVJ 1 tu dapat sambutan. Sebab kat Kelang ni dia population dia tinggi. Jadi memang orang asyik call je lah dapatkan perkhidmatan kami ni. Sebab perkhidmatan kami ni adalah percuma untuk golongan kurang berkemampuan, fakir miskin, pemegang kad OKU dan mualaf. So ini percuma, tak ada bayaran apa-apa daripada pengurusan daripada A sampai ke target. Daripada kami ambil, mandi, kafan, target. Itulah macam dekat video yang kita boleh tengok sekarang ni dekat TV ada menunjukkan macam mana proses-proses dilakukan di mana ini melibatkan sukarelawan sekali dengan pihak-pihak yang terlibat lah. Ya, betul. Jadi saya nak tanya dengan Cik Juliana ke Kak Juliana lah. Zulin Aziz. Dia suka lah. Macam yelah selalu untuk pengurusan jenazah ni kita akan tengok kaum-kaum Adam, betul tak? Jadi yang perempuan ni selalunya makcik-makcik dekat surau, kat masjid, selalu makcik-makcik kan yang lebih dewasa. Jadi untuk Cik Juliana, penglibatan remaja perempuan adakah lebih menggalakkan ataupun Cik Juliana rasa macam kebanyakan dia warga-warga yang lebih berusia? Baiklah. Untuk sukarelawan tu. Untuk lagi bagus untuk remaja lah. Pada saya selalu makcik-makcik je. Kalau ada lagi baik yang peringkat-peringkat umur yang remaja boleh sama-sama join uruskan. Tapi dari segi orang kata pelibatan remaja dalam UKVJ ni kan so far macam mana? Adakah sambutan yang cukup menggalakkan ataupun sebab dia baru lagi. Sebab baru lagi tahun lepas kan. Menggalakkan menggalakkan. Banyak yang lelaki daripada perempuan. I see. Tak apa, jangan risau. Mungkin lepas malam ni mungkin akan ramai yang akan masuk. Ramai yang akan terlibat. Tapi saya nak tanya juga dekat lebih senang panggil Ustaz? Saya bukan Ustaz. Tapi saya Cik Fazli lah. Okey. Macam Cik Fazli kan kita nak tahu juga dari segi orang kata macam remaja join UKVJ. UKVJ ni kan. Apa yang diorang belajar selain daripada pengurusan jenazah? Apa lagi antara perkara-perkara yang ramai lagi orang tak tahu?
Okey, untuk pengetahuan umum, dalam unit khas van jenazah kita terbagi kepada tiga kategori lah. Baik. Bilal, Okey. pengurusan van, pengantaran van dan juga unit task force. Okey. Macam saya dengan ketua Bilal kami, Encik Yusof, Okey. kami konsentrate lebih pada pengurusan jenazah lah. Baik. Okey, dalam unit pengurusan jenazah tu sendiri, kami ada KPI. Oh, ada KPI Ada KPI dia. Okey. Maknanya sekurang-kurangnya dalam masa 1 tahun kita orang akan cuba lahirkan 5 ke 6 Faham. juru mandi dalam usia yang muda. Untuk setiap daerah ke Bukan ataupun untuk di Selangor saja. Untuk di Selangor lah. Untuk di Selangor saja. Sebab kebanyakan kami ni banyak yang sukarelawan ni banyak daripada Selangor. Kami ada juga rakan gabungan di luar, contoh macam SPJM, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia, ada VJSA Shah Alam, ada VJPT Taiping. Jadi keseluruhan di Semenanjung ni memang ada link. Baik. Maknanya sekarang ni kalau ramai yang risau, sekiranya benda ni jadi viral. Okey. Contoh kematian dalam sehari melibatkan 3-4 kematian. Okey. Cukup ke van yang nak buat pengantaran ni. Betul. Jadi jangan risau. Sebab kami ada connection dengan negeri-negeri yang lain. I see. Tapi kan Encik kan, ada juga orang kata beranggapan terutamanya remaja ni kan, kalau diorang korang tak nak belajar ke pasal orang kata fardu kifayah jugalah kan pengurusan jenazah. Bagi orang macam alah masih muda lagi lah. Yalah. Kita baru umur 24, 25 buat apa nak belajar? Ada tak dapat orang kata komen-komen macam tu? Yang umur yang paling muda dalam unit Bilal kami berumur 14 tahun. 14 tahun Nama dia Adik Syazrul. Adik Syazrul. Ibu dia salah seorang Bilal Muslimah jugalah. Bilal Muslimah. Dia sendiri menawarkan. Ya, betul. Dalam masa yang sama ketika ibu dia menguruskan jenazah perempuan, jadi dia ada bawa jumpa anak dengan saya lah. Dia kata, Encik Fazli, anak saya ni berminat untuk belajar bidang pengurusan. Okey, saya kata insya-Allah saya akan tunjukkanlah cara-cara cara-cara pengurusan. Adalah sikit-sikit ilmu yang kita akan turunkan. Untuk pengetahuan juga, adik Syazrul ni dia special sikit. Dalam umur dia 14 tahun, dia boleh menguruskan ke semua kategori. Semua dia dah kuasai lah. Ya. Contoh macam pengurusan jenazah, dia terbagi kepada 3-4 kategori. Yang pertama normal, maknanya jenazah tu meninggal secara biasa. Yang kedua dipanggil kritikal. Kritikal sama ada kemalangan ataupun mati lemas, ada juga jenazah reput, ada jenazah yang tak dituntut. Jadi speciality untuk yang adik Syazrul ni dia dah mengalami ataupun dah lalui semua kategori itu. Jadi dia special sikit. Banyak sebenarnya kita nak kupas sebenarnya. Kita yang dah umur 21 tahun ni pun rasa macam ya Allah malu je kan. Okey, kita nak berhenti rehat dulu Aisyah sebab kita banyak lagi nak tanya kepada mereka. Jadi kepada anda semua jangan ke mana-mana selepas ini dalam Infinity. 14 tahun. Terima kasih Agustin. Agustin memang terbaiklah. Walaupun kita punya tajuk hari ini macam agak berat, tapi dia berjaya meringankan mood yang berat tu. Siapa kata berat? Tak berat pun sebenarnya kan. Anda di luar sana sepatutnya gembira. Kerana apa? Ada promo yang Amal. Ini ilmu dan juga ada sesuatu berita, bukan berita lah, segi info. Untuk anda mengenai ini program terbaru daripada TV OK. Dia Bidadari dari Syurga. Setiap hari Isnin hingga Ahad jam 10 malam. Sebuah drama mengisahkan Marissa Aisyah atau Aris, seorang graduan daripada Melbourne University, Australia, tiba-tiba disuruh pula jadi tea lady di syarikat abinya. Tanpa banyak soal, Marissa ikutkan saja. Dia mau jadi anak yang taat kepada abinya kerana hanya abinya saja yang tinggal. Ini dia kalau anda dapat saksikan. Ini lakonan hebat daripada Halim Radzi, Sharifah Husna, Hafiz Rosdi, Aryan Naib dan ramai lagi. Ini dia. Jangan lupa untuk saksikan Dia Bidadari dari Syurga setiap hari Isnin hingga Ahad jam 10 malam. Itu dia. Ini drama yang aku dah tengok hari tu. Ya ke?
Tak, bila berkenaan dengan bidadari ni, nak tanya bidadari kat sebelah awak. Bidadari, ya. Tadi saya macam terfikir dan teringat. Kalau perempuan yang melibatkan diri dengan urusan macam ni akan melibatkan emosi, perasaan yang bolak-balik. Lepas tu kalau balik rumah duk teringat macam mana tu kan. Jadi apakah pengalaman kalau untuk kaum perempuan yang menguruskan jenazah yang Cik Juliana boleh kongsikan pada mereka di luar sana? Ya. Pengalaman pertama saya masa mula-mula saya menceburkan diri dekat UKVJ. Ni malu-malu je. Mula-mula tu rasa macam takut lah. Mula-mula takut kan sebab saya zero, tak tahu apa-apa. Jadi bila saya masuk, ada mula-mula perasaan takut tu adalah. Masa mula-mula mandikan tu. Jadi bila yang paling nervous, yang takut sangat masa mandikan jenazah 3 minggu. 3 minggu dekat ni lah. Saya simpan dekat peti beku kan. Jadi masa kita mula-mula tu, masa nak buka tu kan, saya jadi macam takut jugalah. Tengok kan mata dia terbuka ke apa kan. Dia takut jugalah. Okay, takut juga macam tu, imajinasi. Tapi Alhamdulillah tak ada apa-apa lah. Tak ada rasa. Jadi kalau awak boleh kongsikan sedikit tips untuk remaja di luar sana, tak kisah. Kita sebenarnya memang target dia memang remaja lah. Jangan takut macam Cik Juliana sendiri. Untuk first timer, apa kita punya minda ni, kita kena tetapkan supaya tak terjadi benda yang kita tak ingini lah. Macam mana? Kena maksudnya okey aku buat ni. Mental kena prepare. Sebab setengah orang mungkin dia nak join. Tapi dia macam like, ya Allah takutnya sebab berurusan dengan jenazah. Lagi-lagi pula wanita semua tu kan. Pada remaja di luar sana tu, kalau boleh join lah kita orang kan. Macam mana cara apa yang bestnya kita macam tak nak benda ni nampak serius kan. Apa yang best sebenarnya bila kita join? Apa yang orang tak tahu sebenarnya kalau diorang join UKVJ ni? Kelebihannya. Mula-mula tu memang rasa perasaan takut. Jadi bila kita dah mula start kita mandikan jenazah tu, kita jadi seronok. Jadi seronok. Jadi macam sebab seronok lah kita buat kebaikan. Tak ada rasa apa-apa, kita jadi seronok. Faham. Kira kepuasan lah, kita rasa puas. Pengalaman lah sebenarnya kan. Pengalaman tu yang orang puas kata. Mandikan jenazah. Kafan kali kita rasa puas hati. I see. Tapi macam abang lah kan, ramai orang cakap okey, kalau nak handle orang kata pengurusan jenazah ni, selalunya akan dibuat dengan orang-orang yang lebih berusia. Yang remaja, tak boleh. Adakah ini orang kata stigma masyarakat yang moden ini, ataupun sebenarnya dah kan sekarang sesiapa pun boleh janji ada ilmu. Mungkin boleh komen sikit pasal benda tu. Dia stigma tentang pengurusan jenazah aja. Orang masjid, orang surau, orang tua. So memang panggil siapa yang lebih tahu kan. So tak ada baru kata panggil lah ni apa budak tu buat. So tak ada. So memang daripada dulu kita memang macam tu, bila meninggal je orang tua, orang kampung ataupun orang masjid. So ini yang kewujudan UKVJ ni untuk menjadi satu pilihan alternatif kepada remaja untuk nak tahu. Yalah kadang-kadang nak pergi masjid orang segan. Betul. So kami open. Kami tak ada macam ada sekatan ke syarat-syarat ke, tak ada. Syarat utama ialah ikhlas nak belajar. Betul. Dan apa ilmu yang dia dapat tu daripada ni, dan dia akan boleh digunakan dekat family diorang, kawan-kawan. At least kurang-kurang je lah. Macam apa bila meninggal, keluarga kita meninggal, mak bapak kita meninggal, kita berdua je dengan kat rumah masa time tu. Apa nak kena buat? Betul. So dia ada step by step dia. So itu yang saya tekankan. Ada few khusus yang kami anjurkan secara percuma. Baru-baru ni kami buat dekat surau Tambah Serosa. Dia punya audience ni targeting dia remaja saja. So yang datang ni semua remaja. Mak bapak duduk kat luar. So memang kita orang bagi tahu lebih ringan lah macam mana nak uruskan jenazah ni kan. Betul. So itu kami punya target kami sebenarnya kepada remaja. Untuk pengetahuan 90% UKVJ terdiri daripada remaja. Alhamdulillah. Yang berumur daripada sekolah rendah sampailah berusia pun ada lah, berusia kurang sikit. Yang banyak macam pertengahan, banyak belia. Banyak belia lah. Untuk Encik Fazli lah kan, sebab antara yang terlibat untuk memberi latihan tu, susah ke senang kalau nak handle budak-budak ni, remaja ni? Antara kelainan dalam UKVJ ni, teori memang kita buat dalam kelas lah. Ataupun daripada, tak kira mana-mana. Tempat yang sesuai untuk buat latihan teori. Kelainan dia praktikal. Okey. Praktikal tu kita buat
pada jenazah itu sendiri. Real ya. Real. Ini bukan yang suruh Bukan kawan. hantu. Tak ada. Okey Ali, kau baring sekejap. Maknanya bukan ada model yang baring. Wow. Kita mandikan tak. Maknanya tapi tak keterlaluan ataupun lebih senang nak difahami macam kita jemput dia masuk ke bilik wakaf untuk lihat dahulu. Oh. Tengok dulu daripada jauh pun tak apa. Ada setengah tu kadang dia buka pintu dia jenguk-jenguk sikit je kan. Tapi lama-lama nanti insya-Allah dia akan mula masuk sebelah kaki, lepas tu duduk belah kaki sebab, kan. Sebab remaja di luar sana lah terutamanya akan terbiasa dengan bila dengar van jenazah je terus seram. Jadi, Terus seram. peranan sebagai Jenazah tenaga, je dia ingat benda-benda yang benda mistik lah. Jadi peranan kan? sebagai tenaga pengajar tu sebenarnya harus ada pendekatan yang lebih sesuai untuk remaja lah. Humor sikit ke supaya Biasanya saya lebih tekankan kekuasaan Allah tu sendiri. Betul. Daripada cerita-cerita momokan benda-benda yang betul. menakutkan. Betul. Jadi macam biasanya saya tarik remaja ni lebih pada macam siapa nak uruskan ayah kita sekiranya kita tiada. Kena selami. Contoh macam kalau Bilal luar yang uruskan, kemungkinan aib tu dia tak boleh simpan lama. Betul. Jadi kalau kita anak sendiri, takkan kita nak ceritakan keaiban betul ayah ataupun ibu kita kepada orang luar. Jadi lagi satu, saya suka ceritakan benda-benda yang menarik. Contoh macam baru-baru ni kita ada kes pengurusan jenazah. Kami ambil jenazah tu daripada Hospital Tengku Abdul Rahimah. Baik. Dia di dalam peti beku hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu. Tak silap saya warga Indonesia. Dia tak ada waris di sini untuk uruskan. Yang uruskan dia pun kawan dia. Jadi dia pergi ke kedutaan, dapatkan dokumen untuk pengurusan di sini semua. Jadi yang jadi keistimewaan pada jenazah tu, walaupun dia dah 2 minggu di dalam peti besi, bukan peti beku. Jadi bila kita nak uruskan, keadaan jenazah tu seperti baru saja meninggal dunia. Alhamdulillah. Jadi bila cerita-cerita yang baik ni, bila kita ceritakan pada remaja ataupun belia-belia ni, dia rasa macam kurang rasa takut kan. Yelah, betul. Jadi macam contoh macam anggota sendi dia masih lembut. Kulit-kulitnya masih kukuh kan. Jadi bauan pun wangi. Jadi bila kita angkat jenazah pun ringan. Jadi benda-benda yang baik-baik ni kalau kita terapkan pada minda dia. Yang saya rasalah kan cerita-cerita yang kita tak dapat tahu. Orang boleh cerita sebab kena mereka alami sendiri ada di keadaan tersebut kan. Tapi macam kita dengar tapi macam manalah bau orang kata bau jenazah tu masih lagi ni kan. Okey, Cik Adri, kalau diorang ingin menggunakan perkhidmatan daripada UKVJ ni macam mana? Okey, pada luar sana yang berminat nak tahu lebih lanjut tentang UKVJ ni, okey, boleh search dekat Facebook unit khas van jenazah. Okey. Ataupun search ataupun type UKVJ pun dia akan keluar juga. Itu dekat Facebook lah. Okey. So segala aktiviti kita akan upload kat dalam tu. Sebab apa kami upload dalam tu, bukan kami nak menunjuk tak. Sebab kami ni pemegang amanah. Pemegang amanah, orang infak barang, infak RM1 pada kami untuk kami jalankan benda ni, dan kami kena deliver balik kepada orang yang ni. Bagi tahulah yang benda ni memang kami buat. Baik. Dan satu lagi saya nak tambah tadi yang sebentar tadi, selain daripada tu ada beberapa peristiwa-peristiwa yang menjadi perhatian tular media sosial. Okey, seperti yang tadi Indonesia tadi ada sambungan lagi. Sebelum ni ada lagi beberapa bulan lepas mendapat perhatian daripada Indonesia sendiri. Dia orang punya tukardijeng.com. So dia orang one of dia punya yang famous blogger dia orang kat sana. Sebab kami menguruskan jenazah warga mereka, warga Indonesia. Dan ini salah satu bagi kami kepuasan membawa nama Malaysia secara tak langsung lah. Kita tak sangka kan benda ni akan jadi. Orang akan nampak benda ni dari segi positif. Rakyat Malaysia ni bukannya seperti resis ke, tak ada. Kami ni memang akan tolong, tak kisah di Bangladesh ke Nepal ke. Kita nak memudahkan kerja. Betul. So maksudnya macam kalau saya dengan Aisyah pun boleh join lah. Boleh lah. Ada yuran apa-apa kan? Ada yuran tak ada. Tapi sebenarnya apa yang tujuan kami bincangkan pada hari ini adalah untuk membuka mata anda di luar sana, mana yang masih lagi tak tahu ataupun teringin nak buat tapi tak tahu nak
pergi mana, nak cari, nak search apa. Itu yang tadi apa yang Encik Hakimi terangkan pada anda, boleh cari di Facebook, just type je Unit Van Jenazah ataupun UKVJ. Seronok sebenarnya, saya dengar pun saya seronok, tak tahu macam mana nak terangkan kepada anda di luar sana, mungkin tengok macam senang kata macam ni. Kalau anda semua nak tahu lagi, boleh je pergi ke IG diorang, Facebook, boleh menaikkan apa-apa saja soalan. Dan benda ini merupakan salah satu fardu kifayah dan tak payah bayar, percuma je kan. Percuma. Tengok nampak sawah usia 14 tahun pun boleh join semua kan. Baik, jadi terima kasih banyak Kak Surin Aziz kita, Wadi dan juga Abang Fazil kita kerana sudi kongsikan pengalaman mereka dan cerita mereka. Baik, kita nak berkira dulu sebab selepas ini suka makan aiskrim Malaysia? Suka. Siapa tak suka kan? Semua orang suka kan? Selepas ini katanya ada orang nak belanja kita makan aiskrim Malaysia. Siapakah dia? Selepas ini dalam Infinity.